Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Fasiha Ahmad. Pada hari ini Ustazah akan kongsikan tajuk pertama hadis hukum, iaitu mengubah ciptaan Allah. Jom kita lihat hadis yang bersesuaian untuk tajuk kali ini. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husnil mughayyirati khalqallahi ta'ala. Madi la al'anu man la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat perempuan yang membuat tatu dan meminta dibuat tatu, mencukur alis dan menjarangkan gigi untuk kecantikan, dengan mengubah ciptaan Allah. Kenapakah saya tidak boleh melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan disebut di dalam Al-Quran apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah maka terimalah, dan apa sahaja yang dilarangnya maka jauhilah. Tuntutan hukum daripada hadis ini menjelaskan bahawa perbuatan ini sangatlah dibenci dan juga sangatlah dilaknat oleh Allah. Okey, antara perbuatannya adalah mencukur alis, membuat tatu, menjarangkan gigi, menukar jantina, melakukan pembedahan plastik, okey, menyambung rambut. Itu antaranya lah. Larangan yang tegas ini bukan sahaja untuk menjaga kemaslahatan umat Islam, tetapi untuk menjauhkan daripada kemudaratan terhadap individu yang melaksanakan perbuatan tersebut. Okey, seterusnya mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan mengubah ciptaan Allah. Okey, mengubah ciptaan Allah ini adalah mengubah suai anggota badan daripada kejadian asal. Di dalam hadis ini kalau kita lihat ada beberapa perkara yang dinyatakan tentang pengubahsuaian ini. Okey, yang pertama membuat lukisan. Membuat lukisan pada mana-mana anggota badan dengan bercacah pada anggota tersebut. Okey, yang kedua mencukur alis. Alis tu dekat sinilah, mungkin putera tak tahu. Okey, alis tu merujuk kepada kening. Okey, yang ketiga apa lagi yang kita katakan dengan mengubah, iaitu kita menjarangkan gigi. Gigi ni kita jarangkan ataupun kita asah gigi tersebut. Okey, seterusnya kita lihat pada kaedah istinbat hukum. Biasanya Ustazah akan guna kaedah lahkehu. Ada 4 item. Yang pertama merujuk kepada lafaz. Okey, berdasarkan lafaz rujuk kepada hadis ini. Hadis ini lafaznya apa? Iaitu la'anallah. Okey, yang kedua merujuk kepada alamat ataupun tanda. Kalau tak ada alamat ataupun tanda, kita ambil maksud. Okey, contohnya macam hadis inilah, kita tak ada alamat tanda, kita ambil maksud yang bermaksud Allah melaknat mereka. Okey, dah 2. Okey, poin yang ketiga merujuk kepada perbuatan laknat itu adalah perbuatan yang haram. Okey, perkara yang dilaknat oleh Allah adalah okey, yang ketiga. Okey, kita ambil daripada perkataan laknat. Setiap perbuatan yang dilaknat oleh Allah adalah haram. Okey, kalau lihat di sini ada perkataan haram. Dan yang keempat kena ulang semula. Okey, yang keempat ini merujuk kepada kesimpulan hukum lah. Macam tadi hukumnya adalah haram, keempat ulang semula. Oleh itu haram mengubah ciptaan Allah. Okey, ni untuk istinbat hukum. Kebiasaannya dalam peperiksaan dia tanya soalan macam ni, markahnya adalah 4. Okey, kalau murid boleh bagi ke semua item-item ini, layak untuk mendapat 4 markah. Okey, seterusnya kita lihat mengubah ciptaan Allah ini sebenarnya terbahagi daripada 2 lah. Tidak semua perbuatan mengubah ciptaan Allah itu membawa kepada hukum haram. Okey, ada hukum haram dan juga boleh menjadi harus. Okey, kita lihat kenapa jadi haram. Okey, yang pertama mencabar kekuasaan Allah, di mana kita dapat lihat bahawa orang yang mengubah ciptaan Allah ini, dia merasakan macam diri dia ni hebat. Dia nak buat sesuatu yang Allah boleh buat, dia pun rasa macam saya pun boleh buat. Okey, so sebab itu perkara tersebut adalah diharamkan. Yang kedua, perbuatan tersebut diharamkan kerana ia meniru orang kafir. Okey, yang ketiga adalah semata-mata untuk kecantikan. Okey, dan jika kita lihat ada juga pengubahsuaian yang diharuskan, iaitu jika ia untuk yang pertama pemulihan. Contohnya jika seseorang individu tersebut sakit, so bagi memulihkan keadaan dia, maka dengan melakukan pengubahsuaian maka hukumnya adalah harus. Yang kedua adalah rekonstruktif dan yang ketiga adalah perubatan. Okey, ini adalah jenis-jenis untuk pengubahsuaian yang diharuskan, di mana dia lebih kepada perubatan sebenarnya. Okey, seterusnya kita lihat perbuatan mengubah ciptaan Allah berdasarkan lafaz lil husnil mughayyirati khalqallahi ta'ala. Sebagai umat Islam, kita tahulah bahawa kita ini adalah sebaik-baik yang telah Allah ciptakan.
Dan kita juga dikurniakan akal untuk berfikir sebelum kita melaksanakan apa-apa sebarang tindakan. Seharusnya sebagai manusia yang merupakan khalifah Allah ini, kita perlu bersyukur terhadap apa sahaja yang Allah kurniakan kepada kita. Okey, mungkin ada individu yang tidak bersyukur, sebab itu mereka melaksanakan perbuatan-perbuatan yang akan kita bincangkan ini. Okey, perbuatan yang pertama adalah mengubah anggota badan. Okey, antaranya membuat tatu ni adalah dengan melakukan cacahan pada mana-mana anggota badan, dan ia bersifat kekal. Okey, caranya bukan Ustazah nak ajar pula. Antaranya adalah seperti memasukkan jarum. Okey, jarum tu ada dakwat, kemudian dicacahlah pada anggota badan untuk masukkan warna tersebut, dan warna tu akan kekal lah. Okey, cara untuk menghilangkan tatu tersebut ada banyak cara lah. Antaranya melakukan pembedahan semula lah, supaya tatu pada mana-mana anggota badan itu dapat dibuang. Itu antaranya. Selain itu, menjarangkan gigi. Okey, perbuatan ini juga dilaknat kerana dia berunsurkan kecantikan semata-mata. Okey, tetapi untuk tujuan pemulihan, contohnya seperti bibir yang ada sumbing, bagi kerosakan gigi yang kita katakan contohnya gigi dia berlapis-lapis menyebabkan dia sukar untuk makan, itu sebenarnya adalah diharuskan. Okey, pengubahan macam tu boleh untuk tujuan perubatan. Tapi kalau semata-mata individu tersebut menjarangkan gigi ataupun mengasahkan gigi untuk kecantikan, itu yang diharamkan. Okey, antara lain mengubah anggota badan ini adalah mencukur alis. Okey, mencukur alis ni kebiasaannya dilakukan oleh orang perempuan lah, di mana contohnya macam alis ni dia dah cantik dah sebenarnya, okey, tapi kerana rasa macam nak cantik lagi, mereka pun mengambil sesuatu alat, sama ada dia mencukur ataupun dia mencabut bulu-bulu ni, okey, maka perbuatan tersebut adalah haram, okey, jika semata-mata untuk kecantikan. Okey, antara perbuatan mengubah ciptaan Allah yang kedua adalah menyambung dan juga mencantum rambut. Okey, kerana perbuatan ini sebenarnya boleh menipu pandangan mata orang lain lah. Biasanya wanita yang membuat perkara ini, dia buat semata-mata untuk kecantikan. Okey, tak kira lah sama ada dia buat sendiri, maksudnya dia sambung rambut dia sendiri, ataupun dia minta orang yang menyambungkan rambut dia, okey, ataupun dia pergi salon ke, okey, minta perkhidmatan tersebut dilaksanakan. Kedua-dua perbuatan tersebut adalah haram. Tak kisahlah kita buat sendiri ataupun kita minta tolong orang buatkan, ia adalah haram. Okey, selain daripada sambung rambut dan juga kita katakan cantum rambut, antara lain adalah kita memakai rambut palsu, okey, kita menanam rambut, juga perbuatan tersebut dalam kategori haram. Okey, yang ketiga, pengubahsuaian yang diharamkan oleh Allah adalah mewarnakan rambut, di mana kita mewarnakan rambut asal dengan warna lain. Okey, ia menjadi haram apabila yang pertama kita menggunakan bahan yang ada najis. Okey, contohnya menggunakan lemak babi. Okey, itu antaranya lah. Di mana kalau ada najis, maka hukumnya adalah haram. Okey, yang kedua, meniru perbuatan orang kafir. Okey, contohnya kalau kita lihat artis luar negara warnakan rambut warna pink, okey, kita pun nak tiru, maka perbuatan tersebut adalah haram. Okey, yang ketiga adalah mewarnakan uban dengan warna hitam. Okey, kerana malu lah, mungkin rasa malu. Okey, dan perbuatan itu juga adalah diharamkan. Tetapi bagi mewarnakan rambut ini ada yang diharuskan. Okey, antaranya menggunakan inai ataupun menggunakan khatam. Okey, selain itu untuk tujuan berperang, okey, di mana untuk mengelirukan musuh. Okey, yang keempat dan terakhir sekali adalah berkenaan dengan pengubahsuaian jantina, di mana lelaki bertukar menjadi wanita ataupun wanita bertukar menjadi lelaki. Okey, ini adalah perkara yang kita tahulah memang diharamkan dan juga dilaknat oleh Allah. Kerana apa? Lelaki dan wanita ini masing-masing, kita ni masing-masing Allah dah sediakan, Allah dah jadikan kita dengan kelebihan masing-masing. Okey, buat apa kita nak tukar menjadi jantina yang berbeza sedangkan kita ada kelebihan kita. Okey, kita bersyukurlah dengan apa yang Allah telah ciptakan kepada kita. Okey, seterusnya kita lihat pengubahan yang dibenarkan dan juga pengubahan yang dilarang. Okey, kita lihat bagaimana yang dikatakan dengan pengubahan yang dibenarkan. Okey, yang pertama adalah untuk melakukan pemindahan organ. Okey, apa yang dikatakan dengan pemindahan organ ini ialah kita mengambil organ ataupun anggota badan manusia yang sudah mati ataupun yang masih hidup untuk kita pindahkan kepada orang yang memerlukan. Okey, tujuannya tak lain tak bukan untuk memastikan orang yang memerlukan itu dapat meneruskan hidup. Okey, contohnya kita memindahkan hati, membuat pemindahan buah pinggang, jantung, mata. Okey, itu antaranya lah supaya dapat memberi manfaat kepada penerima tersebut. Okey, pemindahan ini dihukumkan sebagai harus oleh Mufti Mesir.
Okey, kita lihat bagi yang kedua iaitu pengubahan plastik. Okey, pengubahan plastik ini boleh menjadi dua lah, sama ada dia diharuskan ataupun dia dilarang. Untuk yang diharuskan mestilah dia bersifat rekonstruktif, iaitu untuk tujuan perubatan. Okey, contohnya mengambil mana-mana bahagian daging lah. Okey, contohnya untuk individu yang ada sumbing, okey, bibir sumbing, di mana mengambil daging pada contohnya peha lah. Okey, daging kat peha tu kita ambil untuk kita tampal pada bibir yang sumbing. Okey, ini adalah diharuskan. Okey, tetapi untuk pembedahan plastik, jika ia dalam kategori kosmetik contohnya, adalah dilarang kerana ia adalah bertujuan semata-mata melakukan pembedahan plastik itu untuk kecantikan. Contohnya botox, okey, maka ia adalah antara pengubahan yang dilarang. Okey, kita lihat apakah kepentingan untuk meninggalkan larangan dalam hadis. Okey, yang pertama untuk menjadikan individu muslim itu bersyukur dan juga menghargai ciptaan Allah supaya mendapat keberkatan lah di hidup di dunia dan juga di akhirat. Okey, yang kedua supaya kita sentiasa yakin dan juga kita redha terhadap kejadian Allah. Kerana kita yakin bahawa apa yang Allah ciptakan kepada kita ini adalah sebaik-baik ciptaan. Okey, seterusnya kepentingan yang ketiga adalah untuk menghindari sifat takbur dan juga sombong. Okey, kenapa? Kerana apabila kita mengubah kita punya contohnya wajah ke, okey, kita akan rasa banggalah, cantik. Tetapi itu semua adalah melakukan perkara yang dilaknat oleh Allah. Okey, selain itu juga antara kepentingannya adalah untuk menjauhi unsur-unsur penipuan dan juga kepalsuan. Okey, di mana kita menipu orang lah sebenarnya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah kita menipu diri sendiri. Sekiranya individu tersebut melaksanakan perkara-perkara ini, dia sebenarnya telah menipu diri dia sendiri. Dia telah berbohonglah terhadap diri dia. Okey, dan yang terakhir boleh kita katakan bahawa kepentingan untuk kita menjauhi perkara ini adalah jika kita lakukan boleh menjejaskan kesihatan kita. Okey, dan dalam masa yang sama boleh mendatangkan kerosakan terhadap tubuh badan kita. Okey, yang terakhir adalah usaha untuk menghindari perbuatan mengubah ciptaan Allah. Okey, sebenarnya ada banyak lagi lah pelbagai usaha untuk kita laksanakan supaya kita dapat terhindar daripada perbuatan ini. Okey, antaranya adalah kita berusaha untuk mendalami dan juga mempelajari hukum hakam tentang Islam daripada mereka yang pakar dan juga bertauliah dalam bidang agama. Okey, rujuklah kepada ustaz-ustazah ataupun rujuk kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh mufti supaya kita dapat tahu bahawa benda tu boleh ataupun tidak. Okey, yang kedua adalah kita mengadakan aktiviti keagamaan, okey, seperti dialog ilmiah ataupun forum perdana. Apabila ada perkara-perkara seperti ini, kita dapat menjelaskan tentang bahayanya pengubahsuaian ciptaan Allah ini terhadap diri sendiri. Okey, yang ketiga, kita didiklah diri kita ini untuk merasakan bersyukur terhadap kejadian diri yang sebenarnya dah sempurna dah Allah ciptakan kepada kita ini. Okey, di samping kita meyakini bahawa Allah adalah sebaik-baik pencipta. Okey, dan yang keempat, kita perbanyakkanlah berzikir. Okey, berzikir kepada Allah melalui amalan-amalan soleh. Okey, di samping kita berdoa supaya kita dilindungi oleh Allah daripada perbuatan tersebut. Maksudnya kita minta doa kepada Allah supaya Allah elakkan kita daripada terlibat dalam perkara ini. Okey, yang kelima adalah kita hendaklah memilih rakan sebaya yang bagaimana cirinya adalah pastinya mereka yang baik dan juga mempunyai akhlak yang mulia. Kerana rakan ini adalah orang yang paling dekat dengan kita dan juga rakan ini adalah individu yang mempengaruhi kita. Okey, kalau kita salah memilih rakan, maka ini akan menyebabkan kita mudah terjebak untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Okey, dan yang keenam adalah menguatkuasakan undang-undang. Okey, undang-undang syariah oleh pihak yang berkuasa bagi proses mendidik. Okey, kita menguatkuasakan undang-undang itu untuk mendidik supaya masyarakat ini sentiasa menjaga dan juga mematuhi syariat dengan betul. Okey, itu antara usahanya. Sebenarnya usaha ni kita boleh bahagikan kepada beberapa aspek. Contohnya dari aspek individu. Okey, apa yang kita katakan usaha untuk individu? Apa yang kita katakan usaha dari aspek masyarakat? Dan juga bagaimana usaha yang dilakukan oleh negara. Okey. Okey, so sekian sahaja untuk perkongsian Ustazah pada hari ini. Sehingga kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.